Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil untuk aksi ke-36 peringkat kumpulan bagi TNB Liga Hoki Malaysia tahun 2024 dengan keadaan cuaca pada ketika ini cukup baik untuk kita meneruskan perlawanan yang bakal kita saksikan di antara pasukan TNB Thunderbolts yang akan berdatang dengan pasukan Terengganu Hoki Team. Dan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil pada ketika ini adalah jadual perlawanan yang melibatkan JMN's Bees menentang UiTM-HA, TNB Thunderbolts yang akan kita saksikan sebentar nanti menentang THT, manakala ATM akan menentang Young Elephants pada di Stadium Hoki Nasional yang kedua. Begitu juga dengan Nur Safi Sporting yang akan menentang Maybank yang berlangsung di Pertam pada pukul 8 malam nanti. Begitulah aksi untuk yang akan berlangsung pada hari ini. Sementara kedudukan peringkat Liga pada ketika ini selepas 4 perlawanan, Nurin Safi Sporting di tangga teratas dengan 12 mata, manakala di tangga kedua adalah TNB dengan 8 mata, mengikuti di tangga yang ketiga adalah Maybank dengan 7 mata. TNB Thunderbolts di tangga yang ke-5 dan ke-6 untuk Terengganu dan juga TNB Thunderbolts dalam saingan Liga pada ketika ini. Dan inilah dia perlawanan yang akan kami bawakan secara langsung kepada anda, peminat hoki Malaysia. Pastinya TNB Thunderbolts akan menentang Terengganu Hoki Team, dua pasukan yang akan meneruskan aksi untuk TNB Malaysia Hoki League. Kita akan berikan tumpuan dahulu ataupun berikan laluan kepada Mio dengan interview bersama dengan pengendali kedua-dua pasukan. Silakan Mio. Terima kasih Sabri. Ya betul, kami berada sekarang di padang bersama-sama dengan jurulatih TNB Thunderbolts bersama kita Coach Kaliswaran. Coach, selamat petang Coach. Selamat petang. Okey, seperti apa yang saya dapat bayangkan sebenarnya setelah meneramah orang-orang di sini, mereka mengatakan perlawanan hari ini di antara TNB Thunderbolts dan THT akan menjadi sengit pandangan coach. Harap begitulah, sebab dengan pemain-pemain muda dan juga kita akan bertemu dengan defending champion, one of the favourite team lah. Okay. Nak cakap. Tapi pemain saya memang cukup bersedia. Kita dah ada 3 hari rehat, kita dah buat pelatihan dan harap mereka akan bagi persembahan terbaik hari inilah. Okey. Dan pastinya selepas 3 kali bermain, 2 kali menang, 1 kali kalah, dengan 6 pungutan mata sekarang ingin meneruskan momentum tu untuk mendapat 3 mata penuh pada malam ini coach. Ya, betul. That is our intention. Kita bukan nak just datang bermain saja, kita memang nak main untuk menang. That is our plan today. Main itu menang. Okey, terima kasih. Good luck coach untuk perlawanan ini. Terima kasih. Baik, tadi kita bersama-sama dengan coach TNB Thunderbolts. Sekarang pula saya bersama-sama dengan coach THT, iaitu coach Muhammad Hafizi. Coach, apa khabar coach? Baik, alhamdulillah. Okey, semangat membara setelah menang besar tempoh hari 5-2. Pastinya momentum itu ingin dibawa ke hari ini? Yep, kita akan bawa momentum kemenangan pada perlawanan kedua untuk pada perlawanan hari inilah. Okey. Dan jangkaan coach seperti saya katakan, saya tanyakan kepada coach Kaliswaran tadi, ialah menjadi perlawanan yang sengit. Adakah firasat coach ni perlawanan ini akan sengit ataupun mungkin ada percaturan taktik dari coach ni untuk menjadikan perlawanan ini lebih mudah untuk dihadapi? Yep, kita akan berwaspada juga dan berhati-hati untuk game ni sebab kita tahu TNB Thunderbolt mempunyai kalangan pemain-pemain remaja yang berbakat dan mereka mempunyai kelajuan yang baik, so kita akan cuba untuk mengawal tempoh permainan pada hari inilah. Baik, okey, good luck coach, terima kasih dan harap berjaya di dalam perlawanan ini. Terima kasih coach. Sama, okey, itulah dia kata-kata daripada kedua-dua coach kita pada petang ini. Diharapkan semua penonton di mana jua anda berada akan menyaksikan perlawanan yang sengit di antara TNB Thunderbolts menentang THT. Kembali kepada Sabri. Terima kasih Mio dengan interview bersama dengan pengendali kedua-dua pasukan. Satu harapan yang pastinya cukup tinggi diharapkan oleh pengendali kedua-dua pasukan. Namun begitu harus kita berikan tumpuan ataupun jika melihatkan kepada rekod pertemuan sebelum ini, 2 umpire. Sebelum itu kita berikan tumpuan dulu kepada 2 umpire yang akan bertugas untuk menghadapi perlawanan pada petang ini, Empalani dan juga Navin Raj. Adil yang
turut bertugas dalam TNB Liga Hoki Malaysia bagi tahun 2024 ini. Barisan pemain TNB Thunderbolts, jersey berwarna merah, sedia untuk barisan masuk barisan pemain kala tergaduh hoki team dengan jersey berwarna hitam. Antara yang kita dapat saksikan adalah Sukri Mutalib, Fitri Sari tidak sebagai kapten untuk pasukan tergaduh hoki team yang kini sedang melangkah masuk ke dalam padang untuk aksi suku yang pertama, diketuai oleh M. Palani dan juga Navin Raj. Mestinya aksi yang cukup menarik akan dapat kita saksikan antara dua pasukan ini kerana kombinasi pemain muda yang diterapkan oleh pasukan THT akan sekali lagi menjadi pertaruhan untuk jurulatih Harfizi Baharum untuk THT. Kalau pastinya TNB Thunderbolts yang membariskan rata-rata pemain muda, sememangnya sebuah pasukan yang dikhaskan ataupun dibina untuk projek pembangunan hoki negara. Fizuddin akan turun selaku penjaga gol utama untuk THT. Sekali lagi diberikan tugas, diberikan tanggungjawab oleh Harfizi Baharum untuk mengawal pintu gol THT. Jadi inilah dia senarai mulaan untuk pasukan TNB Thunderbolts yang pastinya meletakkan Syamin Naim, Navinaj dan juga Amirul Hanif sebagai pengepur utama untuk pasukan TNB Thunderbolts. Selain daripada Rafaizul yang akan bertindak selaku penjaga gol, perhatikan bagaimana Nick Asharuddin, Nazmil Mu'ayyizuddin dan juga Syaril Lizwan serta Fahmi yang akan berada di barisan bawah. Kalau Azimuddin, Disairul Fazil dan juga Muhammad Haris akan berada di barisan tengah untuk TNB Thunderbolts. Satu formasi yang diterapkan oleh Ketua Jurulatih Kaliswaran Muniandi untuk TNB Thunderbolts hadapi pasukan yang cukup gah, iaitu Terengganu Hoki Team, dengan senarai permulaan yang diberikan oleh Muhammad Hafizi Baharum. Pastinya mengharapkan sentuhan antara Faris Muazbashir dan juga Zamarul Hazim yang berada di barisan hadapan untuk Terengganu Hoki Team. Hafizi Baharum, aksi ketiga peringkat ataupun saingan Liga ini, mereka tewas dalam perlawanan Piala Sumbangsi namun membawa pulang satu mata sebelum mencatatkan kemenangan besar 5-2 dalam perlawanan kedua mereka. Dan tiupan whistle permulaan sudah pun dilakukan untuk memulakan suku yang pertama. 15 minit yang pertama pastinya kini membuka aksi dengan sakan awal yang cuba dilakukan di sini oleh TNB Thunderbolts. Untuk dipintas di situ, satu pengelutan masuk ke dalam kawasan D. Peluang untuk TNB Thunderbolts, pertujuan terus yang dapat diselamatkan oleh Hafizuddin Osman. Satu percubaan awal yang dijelmakan oleh pemain TNB Thunderbolts dalam suku yang pertama ini. Kini tolakan, peluang untuk Faizal, THT dengan serangan balas. Lagi tolakan ke depan yang dilakukan oleh TNB Thunderbolts. Pastinya untuk mengulas dan juga membawakan gambaran mengenai perlawanan ini, saya bersama dengan Maninderjit ataupun Mike. Jadi Mike, kita melihat bagaimana aksi yang bakal kita harapkan ataupun kita saksikan untuk perlawanan kedua-dua pasukan ini, Mike. Ya, terima kasih Sabri. Kalau kita lihat perbezaan antara kedua-dua pasukan ini begitu ketara dan objektif bagi kedua-dua pasukan juga berbeza. Sudah pasti objektif utama bagi pasukan THT adalah untuk mendapat kemenangan 3 mata dulu. Kemudian objektif kedua adalah mendapatkan goal difference yang tinggi.
manakala TNB Thunderbolt objektif mereka senang. Mereka ingin dapat slot ke suku akhir, sekurang-kurangnya curi satu mata daripada TST, iaitu juara bertahan. Itulah yang diharapkan oleh pasukan THT dan juga Thunderbolts. Pastinya mahukan keputusan yang positif dalam perlawanan pada petang ini. Gerakan yang cuba dilakukan oleh THT sebentar tadi dapat dipatahkan, dan kini giliran TNB Thunderbolts dengan satu serangan. Ya, kombinasi antara pasukan bagi TNB Thunderbolt adalah daripada 5 sekolah, iaitu SSTMI, lepas tu Sekolah Sukan Bukit Jalil, SMK Anderson, SMK Pengkalan Permata di Kuala Selangor. Di situlah pemain-pemain muda ni digabungkan dan beraksi sebagai satu pasukan. Tetapi kalau kita lihat kualiti THT begitu berbeza dengan pasukan Thunderbolt, tetapi kredit harus diberikan kepada pasukan TNB Thunderbolt sebab mereka bermula dengan baik. Mereka menggunakan high pressing, confident dengan bola dan cuba bermain contact game dan memperlahankan rentak. Manakala kalau lihat kekuatan pasukan THT, kita tahu mereka mempunyai satu unit. Mereka mempunyai 2 pemain kebangsaan, 4 pemain remaja dan juga bekas-bekas pemain seperti Ismail Abu, Faizal Sari, Syukri Mutalib, Lokman Hakim, Firdaus Omar dan juga Nabil Fikri. Itulah satu reputasi yang cukup besar dimiliki oleh pasukan THT. Di sini tolakan yang gagal untuk mendapatkan rakan. Ya, sudah pasti pasukan TNB Thunderbolt pada hari ini tidak boleh bermain secara open dan juga mereka terpaksa beraksi sebagai half court, man to man marking di dalam half of zone dan juga kompres ruang, dan juga tidak boleh memberi penalti corner kepada THT sebab penalti corner THT begitu berbahaya disebabkan ada Faizal, Faris, Arif, Lokman Hakim, iaitu PC taker yang begitu kuat. Sudah pasti mereka lihat memperlahankan rentak, cuba dapat free hit dan menggunakan high aerial ball disebabkan oleh high pressing daripada THT. Kita perhatikan di sini gerakan yang cuba dilakukan oleh TNB Thunderbolts. Avinaj meneruskan larian, cuba masuk ke dalam kawasan D. Namun ada tiupan whistle menggagalkan merencatkan gerakan yang cuba dilakukan oleh TNB Thunderbolts. Navinaj sebentar tadi. Syukri Mutalib antara pemain berpengalaman yang dimiliki oleh pasukan THT. Ya, sudah pasti TNB Thunderbolt mempunyai seorang penjaga gol iaitu Rafaizul. Beliau telah beraksi di Piala Dunia Remaja 2023 dan lihat defense harus bekerjasama. Patut ada double team terutamanya di dotted line D ataupun D yang clear, sebab kita tahu kekuatan skill individu daripada 3 penyerang utama THT begitu berkesan. Bagus untuk THT pada ketika ini, tolakan ke tengah dapat dikeluarkan. Satu kecemerlangan yang dipamerkan oleh Rafaizul. Lakan dari sebelah kanan yang cuba dilakukan dikeluarkan dengan baik oleh Rafaizul. Ya, pendapat saya pasukan TNB Thunderbolt terlalu rendah. Mereka harus memberi sedikit tekanan kepada ball carrier sebab mereka mempunyai banyak ruang dan masa untuk memukul di dalam kawasan panas. Clearance yang dilakukan oleh Syazril Irwan. Aktivitas di sini oleh Sukri. Hantaran untuk mencari 27 iaitu Syarman Mati. Ada 2 pemain yang harus diberi tumpuan bagi THT iaitu free man atau free role, iaitu Fitri Syari, kapten mereka, dan juga Faizal Sari. Inilah 2 target hitman pasukan THT. Tolakan ke dalam kawasan D, sekali lagi dilarikan dengan baik. Pemain pertahanan Nick Asharuddin. Lutada di garis belakang kali ini Fitri. Dengan larian terus ke dalam kawasan D, ada peluang untuk satu konversi yang dilakukan. Lihat bagaimana pocket press yang dilakukan oleh Faizal Sari dan juga Fitri Syari, berjaya mendapat satu pukulan bebas, kemudian mencari Aki Mula, tetapi reverse stick tomahawk tersasar tiang gol. Akibullah, pemain terbaik untuk kejuaraan Hockey 5. Perhatikan
daripada keberanian. Sekali lagi THT datang dari sebelah kiri pula kali ini, tertolakkan ke kawasan tengah, dapat diselamatkan dengan baik, dikeluarkan di situ oleh Fahmi Khalid. Ya, apabila pasukan bermain lihat half court, ini sajalah untuk cara masuk di dalam D, iaitu menggunakan high area field. Lihat Faris ada sedikit protes mengatakan beliau sebenarnya berada dalam 5 meter dahulu sebelum pertahanan pasukan TNB Thunderbolt tadi. Sambil larian yang cuba dilakukan dapat dipintas oleh Faris Harizan depan dengan 3 pemain. Akhirnya diberikan tolakan percuma dari umpire. Tukar gerakan ke sebelah kiri pula kali ini, dapat dipintas dengan baik sekali lagi oleh Fahmi Khalid yang bertindak cemerlang sebentar tadi untuk menyelamatkan hantaran berbahaya di dalam kawasan D yang dilakukan oleh THT. Sekali lagi antara mencari Fitri, terangkan di situ pertahanan Thunderbolts. Sairul Fazrin, baik, kali yang berjaya dilakukan oleh Amar Kushairi. Sairul kehilangan bola. Sekali lagi, kali ini Fitri, peluang untuk THT mencari jaringan yang pertama, berjaya dilakukan oleh pemain nombor 30 Muhammad Firdaus. Satu peluang yang pasti tidak akan disia-siakan. Ya, sebenarnya pasukan TNB Thunderbolt telah mendapat turnover di bahagian tengah, tetapi disebabkan hilang bola dengan begitu cepat, dan lihat Faizal Sari tarik defense di sebelah kanan dan beliau adalah free man, dan lihat Fitri Syari dengan mudah mencari beliau dan satu textbook scoring. Pendapat saya Rafaizul rebah badan dengan begitu cepat. Faizul Saini tertewas untuk kali yang pertama dalam perlawanan ini di suku yang pertama ini, memberikan jaringan pertama untuk THT. Ya, kalau Sabri, kalau kita lihat elemen-elemen di dalam mana-mana pasukan, saya selalu melihat 5 elemen. Semua berpihak kepada pasukan THT, tetapi apa yang saya ingin lihat adalah satu permainan yang baik daripada skuad remaja ini. Rahul Fazrin jaya untuk lepaskan diri sebentar tadi. Satu antara jauh yang cuba dilakukan, dapat pintas sekali lagi oleh Fahmi Khalid. Jaya mematahkan beberapa serangan yang dilancarkan oleh THT, namun begitu lagi dapat dibolosi. Kali ini peluang untuk TNB Thunderbolts masuk ke dalam kawasan D, mencari ruang, dapat dipintas, dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim, dan akan percuma diberikan kepada pasukan THT yang pantas melakukan antara ke depan, mencari Abid Sufyan. Nanti support daripada rakan kali ini berjaya mendapatkan bantuan, akan ke dalam kawasan D. Ya, pengadil mengatakan ada stick blocking obstruction, tidak membenarkan pertahanan untuk membuat tackling. Satu tindakan yang baik daripada Navin Raj. Syafiq dengan tolakan yang dapat dipintas oleh Fitri Sari. Ini hantaran ke belakang untuk Arif Syafi'i. Pasukan THT ini kalau kita lihat adalah sebuah pasukan yang begitu berpengalaman. Mereka pandai menyimpan bola dan tidak hilang ball possession yang begitu tinggi, dan lihat kombinasi di antara peel out of defense dengan connector, dan juga 3 forward yang begitu bahaya. Setakat ni saya belum lagi lihat pemain begitu berpengalaman. Ismail Abu nombor 13, Faizal Sari, Akimullah, Cik Nur Akirullah. Inilah strike force yang begitu bahaya yang harus diberi oleh perhatian, terutamanya defense. Sazril, kapten pasukan TNB Thunderbolt, dan juga Rafaizul akan diuji dalam perlawanan ini. Harian yang cuba dilakukan oleh Syafiq Hakimi, namun begitu gagal untuk melepasi kawalan pertahanan THT nampaknya. Setakat ini idea yang begitu baik daripada TNB Thunderbolt. Pendapat saya mereka harus menggunakan TOP ataupun transfer of play yang lebih banyak kali, bukannya apabila di sebelah kanan hanya memukul di dalam kawasan panas, sebab ini adalah sebuah pasukan yang begitu berpengalaman, dan position play of Syukri, Nabil Fikri, Haris dan juga Syaman Mati adalah begitu baik.
untuk Nabil Fikri. Depan kali ini cari Mamano Firdaus yang tidak memiliki ruang, nampaknya terpaksa kembali semula ke belakang. Faris Harizan lagi untuk Nabil Fikri, tidak berjaya lepas, berjaya dicuri di situ oleh Rahul Fazrin. Main muda berusia 17 tahun ini masih lagi melakukan kemarahan untuk TNB Thunderbolts. Kali ini tolakkan dalam kawasan, dia ada peluang. Oh, namun begitu terkena kaki sendiri nampaknya. Kaki sendiri. Actually satu idea yang baik dan lihat confident, tetapi mungkin ada sedikit bola tinggi daripada Lokman Hakim tadi. Mungkin Palani mengatakan terkena kaki. Dan pukulan 16 diberi dan lihat BOD yang digunakan oleh pasukan THT adalah menggunakan 2 konektor di tengah, 2 di suku yang ketiga, dan lihat ada 2 high forward. Itulah strategi Harfizi, jurulatih pasukan THT. Ke depan yang cuba dilakukan mencari Hakimullah tidak berjaya. Namun begitu terus saja dipintaskan ini. Dapat dikeluarkan dengan baik di situ. Tekanan terus dilakukan, terus diberikan oleh THT. Hakimullah. Tangan bola pula Rahul Fazrin. Pamerkan prestasi ataupun cara permainan yang meyakinkan. Satu keyakinan yang dipamerkan oleh pemain ini. Berani untuk melakukan larian-larian, untuk melakukan circle penetration ke atas THT dalam ataupun foul sebenarnya. Satu kesilapan, gagal untuk lihat satu lintas dummy. Nabil, Nabi buat satu dummy. Kan sebenarnya acahan yang dilakukan oleh Nabil Fikri. Pas pula kali ini, bukan lagi acahan. Rahul, baik kalau daripada Rahul. Ikasari. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah satu stick blocking ataupun tackling daripada belakang tidak dibenarkan dalam permainan hoki. Dan pendapat saya setakat ini idea yang baik daripada TNB Thunderbolt, tetapi hanya kurang sokongan, terutamanya apabila penyerang mendapat bola, kurang sokongan daripada midfield ataupun connector. Sebab untuk menewaskan defense pasukan THT perlukan ada sokongan. Bukannya berjaya masuk ke dalam kawasan D pada ketika ini. Cuba untuk minta satu video referral yang diminta oleh Amirul Hanif. Mungkin mendakwa ada kesalahan yang dilakukan oleh Firdaus Omar. Caturan yang dilakukan oleh Fizi Baharum. Ya, video Empire pada perlawanan hari ini adalah K. Lingam. Sudah pasti video Empire biasanya boleh membuat 2 keputusan. Beliau harus melihat 5 atau 6 image untuk membuat kepastian sama ada advise or not advisable. Kalau advise, beliau akan tukar. Mungkin lihat di sini apa yang dicari adalah mungkin back stick daripada pertahanan. Pendapat saya adalah satu penalty corner, dan tahniah kepada pasukan TNB Thunderbolt sebab tanya video reference. Penalty corner yang pertama. Peluang untuk menyamakan kedudukan bagi TNB Thunderbolts ini sedang diberikan. Ya, kalau kita lihat PC taker bagi pasukan Thunderbolt adalah Amirul Hanif, jersey nombor 10, dan juga Muhammad Fahmi, jersey nombor 14, dan mungkin mereka akan menggunakan Muhammad Haris nombor 11. Tetapi PC defense pasukan THT agak baik sebab mereka mempunyai penaga gol yang begitu berpengalaman, dan pelari pertama juga agak bagus, iaitu mereka mempunyai Akimullah, Firdaus atau Faris, dan 3 postman yang begitu berpengalaman, terutamanya Syukri, Firdaus Omar dan Andy atau Arif akan digunakan. Biasanya 2 kasut dan larian 3-1 antara PC attack dengan PC defense. Sabri, begitulah kedudukan ataupun situasi yang perlu dihadapi oleh pemain-pemain muda TNB Thunderbolts ini, berdepan dengan pemain-pemain yang cukup berpengalaman dan juga memiliki keupayaan. Namun dibatalkan sebenarnya. Nanti corner ya untuk TNB Thunderbolts selepas daripada video referral nampaknya. Daripada K. Lingam mungkin beliau melihat daripada sudut yang berbeza, tapi pendapat saya nampak ada sedikit backstick
Dan walau bagaimanapun sekarang TNB Thunderbolt sudah kehilangan ataupun keupayaan untuk mentanya video referral lagi. Gerakan yang dilakukan oleh THT kali ini. Rizmi tolakan. Jaya lepas. Kali ini ada peluang yang cuba dilakukan, namun tidak dibenarkan oleh umpire. Satu pukulan yang dilakukan. Satu idea yang baik, 3D skill. Tetapi pengadil Navin Raj mengatakan terkena, mungkin ada stick blocking yang dilakukan. Andy Walfian, Kang Nika Syarudin, dikeluarkan. Syazril Irwan dengan ruang di sebelah kiri untuk Amirul Hanif. Satu kawalan yang sedikit kurang kemas pula di situ untuk Amirul Hanif. Namun akhirnya sendiri kehilangan bola. Satu kesilapan ataupun kesalahan diri sendiri yang dilakukan oleh Amirul Hanif. Ya, satu larian yang baik. Pendapat saya beliau harus tukar transfer play di sebelah kanan disebabkan ball side. Lihat tadi Haris dah ada sana, Syukri dah ada dari sana, Fidaw dah ada. Pendapat saya ataupun cari free hit, jangan hilang bola. Sekurang-kurangnya ball possession masih lagi dengan TNB Thunderbolt. Sudah puji-pujikan untuk menamatkan suku yang pertama dengan kedudukan semasa 1-0. HT mendahului hasil jaringan yang bukan satu jaringan padang sebentar tadi. Memisahkan pasukan Terengganu Hockey Team dan juga TNB Thunderbolts. Rangkuman suku yang pertama kita saksikan percubaan awal sebenarnya yang dapat dilakukan ataupun dilancarkan. Satu serangan dari TNB Thunderbolts dapat diselamatkan oleh Hafizuddin Osman. Dan seterusnya asakan dari sebelah kanan Abdul Khalik Hamirin melakukan tolakan yang agak lemah, mudah untuk dikeluarkan. Dan seterusnya sekali lagi Khalik Hamirin lepaskan satu reverse hit untuk ujuk, namun tersasar sedikit. Kali ini jaringan yang berjaya dilakukan oleh pemain nombor 30 Muhammad Naufidaus meletakkan DHT 1-0 mendahului. Jaringan padang yang dilakukan, percubaan demi percubaan terus dilancarkan oleh DHT, termasuklah dari Andy Walfian sebentar tadi yang tidak dibenarkan oleh pengadil. Suku yang kedua, Mike, kita melihat apa yang perlu dilakukan oleh TNB Thunderbolt terutamanya. Seperti saya katakan, Sabri, Thunderbolt hari ini tidak boleh bermain open secara terbuka, beraksi dengan half court, kompres ruang, tidak boleh memberi penalti corner kepada THT. Setakat ni berjaya. Suku pertama tiada penalti corner kepada THT, tetapi strike force THT itu harus diberi perhatian oleh Syazril, iaitu captain, last man in defense. Tetapi mungkin kurangkan sedikit turnover yang berlaku terutamanya di bahagian tengah. Dan apa yang saya risau adalah konsistensi bagi TNB Thunderbolt dalam setiap suku. Tetapi ketangkasan penjaga gol Rafaizul harus beraksi optimum dalam perlawanan ini jika TNB Thunderbolt ingin curi satu mata. Setiap unit dalam pasukan TNB Thunderbolt ini harus berfungsi dengan sebaik mungkin sekiranya mereka mahu mencari satu mata dari perlawanan ini. Bahkan ketegangan dilakukan. Ada peluang kali ini untuk THT. Masih lagi cuba untuk dikeluarkan, akhirnya menjadi pintas oleh Nik Asharuddin. Fidaus sebentar tadi gagal untuk melepasi kawalan. Ujian yang harus diberikan kepada pertahanan TNB Thunderbolts. Bahkan mencari Haris Iskandar. Baik kali ini Haris masuk ke bahagian tengah. Bahkan transfer play ke sebelah kiri pula. Syakir sebentar tadi. Kali ini masuk dalam kawasan sendiri. Baik, satu jiggling yang menarik berkembang untuk TNB Thunderbolts. Satu peluang yang cukup baik dimiliki oleh TNB Thunderbolts. Ya, satu larian baseline 3D skill, tetapi mereka mengatakan mungkin dengan sengaja pertahanan itu membuat clearance
keluar pada baseline. Tetapi Palani mengatakan itu hanya pukulan bebas, bukan penalti corner. Dengan penguasaan, namun ada kesilapan pula yang dilakukan oleh Navinash. Dan akhirnya menyebabkan TNB Thunderbolts kehilangan bola. Kri ataupun Eddie Walfiat langkah ke depan. Luar untuk THD. Tak percaya lepas. Yang cuba dilakukan di situ oleh Ismail Abu. Terada ke sebelah kanan pula dari Faris Harizan. Ini Khalid Hamirin, Arif Syafi'i, Manul Hakim, Faris Harizan sekali lagi. Dua pemain yang melakukan tekanan atas Faris Harizan. Antara terus ke dalam kawasan D. Bahaya kedudukan itu. Ujur Dik Asyaruddin sudah pun bersedia untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Bijak beliau meletakkan dirinya pada titik panas. Ya, disebabkan pasukan TNB Thunderbolt semua pemain berada dalam 23 meter defending, dan sudah pasti pasukan THD akan bermain sebagai handball. Dan lihat bila ada peluang untuk memukul di kawasan panas. Lihat final touch daripada penyerang-penyerang dalam D pasukan THD itu harus diperkemaskan. Tetapi kredit diberikan kepada pertahanan. Pasukan TNB Thunderbolt bekerja keras dan bermain double team. Tapi masalah utama adalah mereka hilang bola dengan begitu cepat. Itu harus diperkemaskan. Hakimi. Dengan kad hijau diberikan kepada Faris Harizan. Ya, lihat dua kali stick check, satu dan dua dengan sengaja. Ini katakan intentional obstruction, kad hijau, 2 minit suspension. Ruang untuk TNB Thunderbolts diteruskan oleh umpire. Namun tolakan terakhir itu tepat ke arah pemain lawan. Terus saja dikeluarkan. Dapat dipintas kali ini. Dapat dikawal oleh Arif Syafi'i. Satu idea yang baik. Biasanya high pressing ini adalah begitu optimum, sebab apabila hilang bola, untuk masuk D adalah lebih dekat berbanding dapat turnover di dalam D sendiri. Itu idea yang baik daripada TNB Thunderbolt. Tetapi sekarang mungkin kekurangan satu pemain bagi THD ini memberi peluang kepada TNB Thunderbolt untuk menggunakan high pressing. Faris Harizan dengan pergantungan 2 minit. Namun begitu ada peluang untuk THD ketika ini. Terpaksa keluar untuk menyelamatkan pintu golnya Faizul Saini. Memangnya perlu bekerja keras depan dengan pasukan yang belum pernah mereka atasi setakat saingan Liga Hoki Malaysia ini. Hubungan antara TNB Thunderbolts dan juga THD bermula tahun 2020 jika dikira hinggalah tahun 2023. Belum ada satu perlawanan yang berjaya untuk dimenangi oleh Thunderbolts. Mahupun seri, keputusan terbaik adalah 3-2 pada tahun 2021 yang melibatkan THD dan juga Thunderbolts. Kiranya mereka berjaya untuk mengikat THD dalam perlawanan ini untuk memenuhi misi satu mata mereka, maka itu adalah keputusan yang terbaik yang bakal diperolehi. Ke depan untuk Hakimullah, masuk ke kawasan D, dikeluarkan. Kawalan baik dilakukan di situ oleh Aikal. Kembali dikuasai oleh THD. Sukri akan ke belakang sekali lagi. Sekarang melihat pasukan THD 11 lawan 11. Disebabkan green card suspension sudah berakhir. Dengan ini sekarang THD mencari kestabilan kembali. Dan lihat bagaimana sekarang mereka mencari 3 penyerang di atas, seperti Hakimullah, Faizal Sari dan Ismail Abu. Tetapi kredit setakat ini diberikan kepada Rafaizul, beraksi dengan baik setakat ini, dan juga defense unit yang diketuai oleh Kapten Shazrin berjaya setakat ini. Tetapi pendapat saya untuk THD menjadikan gol kedua adalah mencari penalti corner. Kali ini belum ada prosedur penalti yang diberikan untuk THD. Ismail Abu tidak berjaya lepas di situ. Belakang
mudah nampaknya untuk dikuasai kembali Andy Walfian ke sebelah kiri. Baik kawalan yang dilakukan kali ini. Syarman mati. Masih lagi bergelut, tolakkan ke tengah. Dan cepat terus. Rafaizul masih lagi menjauh menyelamatkan. 2 kali. Namun mereka belum selamat pada ketika ini. Kanan terus diberikan. Fitri terkena kaki. Main TNB Thunderbolts Azimuddin Syakir. Lahan dilakukan di situ. Kalau kata terkena kaki Fitri Syari, nampak Fitri Syari tidak begitu puas hati dan menunjukkan sedikit protes kepada Navin Raj. Dan lihat bagaimana skill yang ditunjukkan oleh Akimullah, tetapi kredit diberikan kepada Rafaizul. Double save yang dilakukan. Antara terus cuba untuk dipintas di situ. Kalau kita memerhatikan ulang tayang satu serangan yang dilakukan oleh THT, sekali lagi dibiarkan. Antara jauh terus masuk ke dalam kawasan D, mengharapkan biasan yang dilakukan oleh pemain penyerang THT sedang dilakukan pada ketika ini. Sekarang mereka menggunakan high attacking center forward, iaitu lihat Faizal Sari. Tugas beliau hanyalah untuk menyerang, bukan untuk bertahan. Tetapi free roll playmaker harus diberi perhatian adalah Fitri Syari di bahagian tengah. Beliau adik-beradik, kombinasi adik-beradik ini begitu bahaya. Dan lihat Akimullah, skill individu yang begitu tinggi. Dan konektor di bahagian tengah adalah Khalid yang sekarang mengambil bola ni. Beliau adalah nadi utama antara build out of defense dan attacking. Betul, Khalid Hamirin. Tidak untuk berikan sinambungan kepada jentera serangan dan juga pertahanan THT. Antara yang dibiarkan saja. Bahkan ke depan tidak berjaya untuk mendapatkan rakan. Sekali lagi begitu mudah para pemain TNB Thunderbolts ini kehilangan bola. Andy Walfian jasak di situ. Sebelah kiri cuba melakukan dribbling yang berjaya. Kali ini tolakkan ke dalam kawasan D untuk Syarman Mati ataupun Akimullah. Akimullah sebenarnya. Ya Sabri, setahu kita TNB Thunderbolt ni abang mereka adalah TNB. Dan kita tahu TNB sudah seri 2 perlawanan dalam liga ni. Mungkin adik mereka iaitu TNB Thunderbolt mungkin sedikit sebanyak boleh membantu secara logiknya, dan mungkin objektif mereka adalah untuk jangan memberi banyak gol dan cuba mempersembahkan satu perlawanan yang baik dan bukan memberi satu kemenangan yang mudah kepada pasukan THT dalam perlawanan ini. Lagi tolakan ke depan yang dilakukan oleh TNB Thunderbolts mudah untuk dipatahkan. Tadi oleh Andy Walfian. Andy Walfian tolakan ke belakang semula. Semakin kurang nampaknya serangan yang dapat dijelmakan oleh TNB Thunderbolts. Ya, kredit harus diberikan kepada pemain-pemain TNB Thunderbolts sebab mereka tidak menghormati sangat pasukan THT. Lihat, 1 lawan 1, 2 lawan 1, high pressing, dan mereka masih lagi bermain open, bukan seperti half court seperti suku yang pertama. Suku yang kedua mereka keluar untuk mendapatkan gol penyamaan. Kerana pun kedua memberikan tolakan ke dalam. Kali ini untuk TNB Thunderbolts, gerakan dari sebelah kanan sekali lagi dilakukan. Avinash tidak berjaya atasi Arif Syafi'i. Depan dengan 2 pemain. Antara yang turut terlibat adalah Syamim Naim selain daripada Navinash. Ya, bukan mudah untuk menewaskan pertahanan yang berpengalaman. Pendapat saya mereka harus menggunakan transfer play. TNB Thunderbolt hanya menggunakan jalan sehala ataupun 1 lawan 2, 1 lawan 3, bukan mudah. Antara ke dalam kawasan D dilakukan oleh Syazri Irwan. Satu kesalahan Sabri, biasanya bola tu harus bergerak 5 meter sebelum masuk dalam D, dan pengadil Palani mengatakan itu ada satu kesalahan daripada kapten pasukan TNB Thunderbolt, Syazri. Sayang peluang yang dimiliki gagal untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.
oleh TNB Thunderbolts. Ke depan untuk Hakimullah. Cari ruang. Baik kawalan Hakimullah berjaya lepas kali ini. Namun begitu Syazril diberikan bantuan pula oleh Andy Walfian yang nampak seringkali terlibat dalam serangan-serangan dilakukan oleh THT. Lagi Faizal berjaya untuk mendapatkan penguasaan. Namun begitu gagal untuk mengekalkan bola dalam permainan. Ya, satu tindakan yang baik daripada Faizal Sari, satu recovery tackle, tetapi mungkin beliau ingin menggunakan dog curve running untuk masuk di mana meletak bola sebelum kaki. Bukan senang untuk pertahanan menggunakan tackling. Jaya untuk dilakukan oleh Faizal Sari sebentar tadi. HT dengan Hakimullah dari sebelah kanan. Hakimullah masuk ke dalam kawasan di dua pemain yang melakukan tekanan ke atas Hakimullah. Ya, mungkin objektif Hakimullah adalah untuk mencari penalti corner yang pertama. Lihat tindakan beliau. Beliau leceh dan sekarang beliau bertanya video referral. Mungkin mengharapkan pukulan dan sudah penalti diberikan kepada THT. Nampaknya Kapten THT Fitri Syari begitu confident dengan permintaan ini. Lihat di sini. Mungkin bukan di sini, bukan insiden ini. Selepas ini. Masih lagi menantikan keputusan daripada video referral. Inilah aksi ataupun Ini selepas ini. Yap. Insiden daripada pertahanan jersey nombor 22. Mungkin tindakan clearance ke baseline yang dilakukan. Mungkin itulah yang diminta oleh Fitri Syari. Intentional clearance of backline. Lihat. akan tidak disengajakan sebenarnya, Mike. Namun kita nantikan daripada video umpire. Yep. Satu tindakan yang baik. Sudah pasti itu adalah penalti corner yang pertama bagi THT. Sekarang tanggungjawab utama PC Defense TNB Thunderbolt, iaitu kalau kita lihat mereka Rafaizul, dan double run harus dilakukan oleh Muhammad Fahmi nombor 14, nombor 5 Muhammad Haikal, sebab dua castle, dua flicker yang begitu berpisah bagi THT. Peluang untuk menggandakan jaringan kepada THT. Bola bertindak sebagai ejector, tolakan yang dapat dipintas ataupun disekat dengan baik oleh Fahmi Khalid. Fahmi lari dengan begitu baik, tetapi kalau lihat terkena kaki, biasanya kalau bawah lutut itu adalah penalti corner, kalau di atas lutut adalah tindakan bahaya. Tetapi Navin Raj disokong oleh Palani yang berada di bahagian tengah yang melihat situasi ini. Sekali lagi ruang. Ini Faizal, tidak berjaya. Tindakan cemerlang daripada Fahmi Khalid. Dua kali berjaya menggagalkan pukulan sudah penalti yang diberikan kepada THT. Yep. Satu permintaan daripada Kapten Fitri Syari mengatakan terkena kaki, dan mungkin ini adalah penalti corner ketiga berturut-turut, tetapi kredit diberi kepada pelari pertama TNB Thunderbolt, itu Muhammad Fahmi. Lihat, sebenarnya terkena kaki. Satu permintaan yang begitu baik daripada Fitri Syari. Jalankan tugasnya dengan begitu teliti selaku kapten pasukan THT, Fitri Sari. Low flick yang dilakukan oleh Faizal Sari, terkena kaki Fahmi Khalid. Dua penalti corner sudah diambil oleh Faizal Sari. Sekarang mungkin ada set piece, ataupun mereka akan menggunakan castle kedua, ataupun menggunakan deflection melalui Fitri Syari. Kita tunggu dan lihat. Corner yang ketiga kali terus dapat diselamatkan. Masih dalam keadaan bahaya. Satu reverse hit yang dilakukan oleh Fitri Sari. Satu flick yang begitu baik daripada Faizal Sari, sebenarnya ingin mencari satu blind spot di antara kaki kiri penjaga gol dan juga postman, tetapi Rafaizul beraksi dengan baik. Dan kemudian lihat tindakan rebound daripada Fitri Syari.
Lihat kelajuan dan derasnya bola tu tetapi tidak keluar daripada tiang gol. Kecemerlangan Faizul Saini menyelamatkan TNB Thunderbolts yang kini sedang melakukan serangan. Cuba masuk ke rekas sedih. Namun Amar Kushairi jaya untuk mengekalkan bola dalam kawalannya. Dengan mudah biarkan saja oleh barisan pertahanan THD diketuai oleh Sukri Mutalib. Ya, kurang daripada 2 minit tetapi TNB Thunderbolt beraksi dengan baik. Pendapat saya satu keputusan yang baik dan juga 3 penalti corner. THD tidak dapat menjaringkan gol. Kredit diberi kepada penjaga gol setakat ini beraksi dengan begitu cermelang, tetapi THD harus bekerja keras. Lihat di sebelah kanan yang cuba dilakukan pula kali ini oleh TNB Thunderbolts. 1 minit yang terakhir dalam suku yang kedua ini, hantaran terlalu kuat. Jaya untuk dikekalkan dalam permainan oleh TNB Thunderbolts. Dan mencari Haris Iskandar. Lukas Masa masih lagi 1-0 dengan yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus di suku yang pertama. Meskipun memiliki 3 pukulan sudut penalti, dalam suku yang kedua ini belum berjaya untuk diterjemahkan untuk menjadi jaringan oleh barisan pemain THD. Terus melakukan serangan dan sudah pun dibunyikan menamatkan masa yang pertama. Pujian sememangnya harus kita berikan kepada Rafaizul yang menyelamatkan deretan peluang dimiliki oleh pasukan THD, termasuklah melalui pukulan sudut penalti. Bukan semasa 1-0 tamat baru masa yang pertama ini. Saksikan rangkuman aksi dalam separuh masa yang pertama membabitkan suku yang pertama dan juga kedua. Mike, kita melihat ada serangan dalam suku yang pertama berjaya dilakukan oleh TNB Thunderbolts, namun memasuki suku yang kedua mereka sedikit tenggelam. Ya, saya setuju Sabri, sebab kalau kita lihat suku pertama TNB Thunderbolt beraksi dengan baik kecuali 1 gol saja yang dijaringkan oleh THD. Tetapi suku yang kedua sedikit penurunan dari segi prestasi dan juga mungkin Harfizi sekarang mentukar struktur. Kalau kita lihat mereka letak 4 penyerang dalam pertahanan D dan mereka dapat 3 PC, dan tetapi kredit diberikan kepada penjaga gol, pelari pertama Muhammad Fahmi dalam PC defense dan juga Shazril, kapten, dan juga 3 pertahanan lain bekerja dengan begitu baik setakat ini. Satu keputusan yang baik bagi pasukan TNB Thunderbolt. Sudah pasti separuh masa yang kedua taktikal dan teknikal perubahan akan berlaku bagi pasukan THD. Aksi-aksi menarik, serangan-serangan yang dilakukan oleh kedua pasukan. Sedang kita saksikan 2 kali berjaya diselamatkan oleh Rafaizul Saini. Satu usaha untuk mendapatkan jaringan padang. Akibullah terlepas, begitu juga dengan Faizal Saari. Faizul Sani dan kini ketika berdepan dengan pukulan sudut penalti. Rebusit daripada Fitri Saari gagal untuk menuju lebih tepat ke arah sasaran. Konflik yang dapat dikeluarkan oleh Rafaizul, ketenangan yang dipamerkan oleh Rafaizul dalam perlawanan ini sememangnya harus kita berikan pujian. 1-0 kedudukan semasa dengan seka penetration 12 memihak kepada Terengganu Hoki Team. 6 berjaya dilakukan oleh TNB Thunderbolts. Hanya 3 pukulan sudut penalti yang dimiliki oleh Terengganu Hoki Team, namun tiada untuk TNB Thunderbolts. Penguasaan 60-40 memihak kepada Terengganu Hoki Team. Menuju ke separuh masa yang kedua. Begitulah tamat separuh masa yang pertama antara TNB Thunderbolts dan THD. Kedudukan semasa TNB Thunderbolts 0, THD 1.